بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Hadis yang pertama dibacakan tadi berkenaan dengan mengikuti jenazah bahagian daripada iman. Tetap kita kembali kepada pembahasan yang sebelum-sebelum ini. Makna daripada iman bukan hanya terhad kepada keyakinan sahaja, walaupun itu adalah merupakan asas kepada keimanan seseorang, akan tetapi iman itu juga berkaitan dengan amal perbuatan ibadah. Salah satu daripada amal ibadah tersebut adalah mengikuti jenazah. Dikatakan orang mengikut jenazah dan salat diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala satu qirat, yakni satu qirat sebesar gunung Uhud. Kalau menghantarkan sampai ke kubur, maka akan diberi ganjaran 2 qirat. Artinya amal perbuatan ibadah semakin banyak dilakukan oleh seseorang akan menjadikan semakin kuat keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang akan menyebabkan kurangnya kualiti daripada iman, sehingga pada bab yang berikutnya diletakkan oleh Imam Al-Bukhari, kekhawatiran seorang yang beriman amalnya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal digugurkan, dihapuskan, dan imannya akan semakin berkurang. Tadi saya katakan iman akan bertambah dengan amal baik. Kalau amal baik dihapuskan, otomatis imannya akan berkurang. Di antara perkara-perkara yang menyebabkan amal perbuatan baik itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan caci maki dan juga perbuatan membunuh kepada orang Islam. Dikatakan sibabul mu'min fusuqun, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki orang Islam itu perbuatan fasik. Perbuatan fasik ini, fasik atau al-fisqu itu kedudukannya lebih berbahaya, lebih buruk berbandingkan kepada maksiat. Jadi darjat keburukan tertinggi itu adalah kufur. Yang kedua al-fisq atau fasik. Yang ketiga adalah maksiat. Jadi orang berbuat maksiat belum tentu dia fasik, tapi orang fasik pasti dia berbuat maksiat. Oleh karena yang demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an membezakan 3 kategori: al-kufru wal fusuq wal isyan. Kufur, fisik, dan juga maksiat dibezakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perbezaannya orang fasik dengan orang bermaksiat? Orang fasik adalah orang yang istiqamah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana berterusan dia berbuat berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fasik, yang dia sentiasa berbuat maksiat, akan menyebabkan gelaran fasik kepada orang tersebut. Apakah fasik itu? Al-murtakib fil kabirah, orang yang berbuat dosa besar tidak bertaubat kepada Allah, atau yang melazimkan diri melakukan dosa kecil. yakni dia terus sengaja buat dosa kecil, bukan berbuat dosa menginsafi kalau itu dosa dan memohon ampun. Walaupun berkali-kali dia tergelincir berbuat dosa, menyadari itu dosa, memohon ampun kepada Allah, ini bukan fasik. Tapi orang fasik dosanya dosa kecil, tapi dibuat tak apa, dosa kecil je, dia buat sengaja terus dan dia berterusan berbuat dosa kecil. Ini termasuk adalah sifat kepada al-fasik. Al-isyan atau al-asi, orang yang bermaksiat, adalah orang yang tergelincir melakukan perbuatan maksiat dengan sengaja atau tidak, tapi tidak melakukannya dengan berterusan. Ini orang yang bermaksiat. Oleh sebab itu, jangan mudah melabelkan kepada orang lain fasik dan sebagainya, karena itu adalah merupakan antara kufur dan juga maksiat adalah al-fisqu. Walihada disebutkan oleh Allah 3 kategori: al-kufur, wal-fisq, wal-isyan. Sibabul muslim fusuq, memaki orang Islam itu perbuatan fasik, dan membunuhnya adalah perbuatan orang kafir, artinya menyerupai kepada orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Hadis yang terakhir daripada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit salah seorang sahabat Nabi SAW yang berkulit hitam, sehingga dinampak oleh orang lain, khususnya orang yang berkulit putih, nampak seram. Orang kalau nak berjumpa dengan Ubadah bin Samit, pernah sekali ketika di zaman peperangan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kalau tak silap saya, ketika berhadapan peperangan dengan Kristen, maka dihantarkan juru runding daripada kaum muslimin, beberapa orang diketuai oleh Ubadah ibn Samit, dilantik untuk menjadi juru runding, berjumpa dengan Hercules. Hercules nampak Ubadah bin Samit macam apa itu, macam terkejut, macam jijik. Aku tak nak orang ini nak bercakap dengan orang ini, dia kata. Cari yang lain. Kata mereka 10 orang yang dilantik bersama dengan Ubadah bin Samit untuk berunding, mengatakan kami tidak setuju untuk melantik selain daripada orang yang dilantik oleh pengetua kami, yakni Ubadah ibn Samit. Hercules ketika berhadapan macam takut-takut tengok muka kepada siapa? Ubadah bin Samit, sambil memberi jarak, daripada jauh kamu sama nak bercakap dengan siapa? Hercules. Apa kamu nak? Ubadah bin Samit hanya 3 line saja daripada perundingannya. Baik engkau terima persyaratan yang kami nak tetapkan kepada engkau, sesungguhnya di belakang kami ada 10 orang lagi yang lebih hitam daripada aku, dia kata. Sudah banyak cakap sudah. Terus terima apa yang disampaikan oleh Ubadah ibn Samit. Dia kulit hitam, tubuh badannya tinggi. Masing-masing melihat daripada kacamata yang berbeza. Kacamata iman akan melihat ini adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada Ubadah ibnu As-Samit. Menceritakan kalau Rasulullah keluar daripada rumahnya masuk ke masjid nak bagi tahu malam Lailatul Qadar itu bila. Keluar daripada rumah, masuk dalam masjid, nak bagi tahu kepada kaum muslimin yang berada di masjid. Nak bagi tahu ada 2 orang sedang bergaduh di masjid. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku keluar daripada rumah tadi nak bagi tahu kepada kamu bila malam Lailatul Qadar, tetapi aku nampak fulan dan fulan bergaduh. Ilmu yang Allah bagi tahu kepada aku untuk diberitahukan kepada engkau bila itu malam Lailatul Qadar diangkat balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pergaduhan 2 orang Islam menyebabkan keberkatan yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam akhirnya diangkat. Sebab siapa? 2 orang itu. Walaupun pada akhirnya Nabi mengatakan asa an yakunu khairan lakum. Moga-moga terjadinya ini, yakni diangkatnya oleh Allah, disembunyikannya dan dihilangkannya daripada ingatanku, mudah-mudahan membawa kebaikan. Memang di situ ada kebaikan. Dengan adanya orang semakin banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disembunyikan bila malam Lailatul Qadar, tetapi tentunya bila mana diberitahukan itu adalah lebih baik daripada tidak diberitahukan. Faham dong? Idan kata Imam Ibn Hajar mengatakan bagaimana perbuatan orang bergaduh, 2 orang bergaduh itu bukan bergaduh pasal apa? Bergaduh pasal menuntut hak yang benar kepada orang yang berselisih dengan yang lain, menuntut haknya. Bukan bergaduh pasal batil, bukan bergaduh pasal jawatan, bukan bergaduh pasal perkara yang tak ada nilai. Bergaduh tentang masalah yang hak menjadi hak kepada orang yang berselisih dengan yang lain. Hanya oleh kerana berlaku perbuatan itu di masjid, yang tidak sepatutnya menuntut hak adalah suatu perkara yang diperbolehkan. Orang nak tuntut haknya, perkara yang boleh. Tapi oleh kerana berlaku di masjid dan tidak sepatutnya perkara itu terjadi di masjid, menyebabkan keberkatan yang Allah beri kepada Rasulullah untuk dikongsi kepada kaum muslimin diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 orang bergaduh. Macam mana dengan kita zaman kita sekarang? Bukan bergaduh lagi. Di mana akan turun keberkatan? Tidak turun azab saja sudah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu lana wa lakum
al-afiyah. Semoga Allah lindungi kita semua daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kepada hukuman Allah, yang bila mana menimpa hukuman itu bukan hanya menimpa kepada orang yang zalim saja, kepada orang yang tidak zalim pun kena. Al-bala ya'um, bala hukuman kalau turun kena kepada semua, masing-masing dibangkitkan mengikut niatnya nanti di akhirat. Fahamtum? Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah min bala'id dunya wal akhirah. Allahumma ya kafiyal bala' ikfinal bala' qabla nuzulihi minas sama'. Allahu a'lam.